Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Jadi minggu ini kelas secara online di mana kita akan teruskan dengan topik yang seterusnya, topik 3. Jadi kalau korang tengok dekat paparan skrin ni, korang nampak ada gambar lah, satu gambar di mana gambar ni kalau korang tengok ada banyak pakaian yang berterabur lah. Jadi pakaian ni bila kita nak bagi dia teratur, kita mestilah lipat, susun dan masukkan dalam ruang simpanan lah. Jadi macam juga data yang ada dalam komputer ataupun dalam hard disk kita, biasanya kalau terlalu banyak data, kita tak sorting, kita tak susun, kita tak simpan dalam mana-mana storage device, dia akan jadi berselerak, dia akan memberatkan komputer lah. Jadi itu pentingnya kita kena susun, lipat dan kemas lah. Sama juga macam data kita Jadi kalau nak korang imagine lah macam pakaian macam ni lah. Kalau kita susun dia lebih kemas dalam almari dan kita susun lah. Sepatutnya dia jadi macam ni lah. Yang berselerak tu kita susun, kita kemas, duduk dalam almari. Jadi sama juga dengan data yang ada dalam komputer, kita perlu susun, kemas. Mana yang tak perlu kita kena buang, mana yang perlu kita simpan lah. Dan kita kena kemas kini setiap data yang ada dalam hard disk ataupun komputer kita lah. Okey, apa yang saya kaitkan tadi, ianya adalah berkaitan dengan apa yang kita akan belajar hari inilah, iaitu berkaitan dengan topik 3, data storage. Jadi dalam topik 3 ni, objektif bagi topik ini, di mana di akhir pembelajaran, pelajar dapat memahami basic asas berkaitan dengan storage. Pelajar dapat membezakan kategori-kategori storage dan pelajar dapat membincangkan berkaitan dengan magnetic storage dan juga dapat membezakan jenis-jenis storage lah. Jadi dalam topik 3 ni ada 6 subtopik yang di cover, iaitu berkaitan dengan ciri-ciri sistem storage, hard drive, flash memory storage, 3.4 optical disk dan drive, 3.5 cloud storage yang ni kita sekarang kita banyak guna, dan yang keenamnya adalah latest storage technology. Okey, untuk 3.1 berkaitan dengan storage system karakteristik, ciri-ciri sistem simpanan di mana data storage ini, penyimpanan data ni dia di mana kita menggunakan banyak data, contohnya daripada teks, daripada grafik, daripada numerik, daripada animation, elemen, video, foto dan sebagainya. Jadi itu adalah data-data lah, dan banyak data ni kita perlu simpan lah dalam ruang simpanan storan lah. Kita panggil sebagai maybe primary storage ataupun secondary storage lah. Dan data ni kita boleh simpan data, kita boleh simpan instruction. Instruction ni lebih kepada software lah, dan juga information untuk kita gunakan pada masa akan datang lah. Okey, komponen teknologi ni dia ada terdiri daripada 2 jenis storage, iaitu storage medium dan juga storage device. Okey, storage medium ni ataupun medium penyimpanan ini biasanya physical material, di mana komputer akan menyimpan data ataupun menyimpan instruction, arahan software dan juga maklumat lah. Ini juga dikenali sebagai secondary storage. Contohnya tape. Dulu-dulu kita ada tape Kalau contohnya korang nak dengar muzik, korang akan guna kaset. Kalau korang nak tonton video pun korang guna video tape dan sebagainya lah. Lepas tu kita ada hard disk yang ada dalam setiap PC ataupun laptop lah. Kita ada solid state, ada memory card, ada USB flash magnetic strip dan macam-macam lagi lah.
maybe magnetic strip card, memory flash dan sebagainya lah. Dan ianya adalah removable. Maksudnya kita boleh simpan, kita boleh delete. Kita boleh simpan yang baru dan kita delete yang lama. Okay, termasuk removable lah. Dan dalam sistem penyimpanan ni, kita menggunakan hard drive ataupun kita boleh guna USB flash drive lah. Jadi dia maybe boleh jadi permanent ataupun dia boleh jadi non-permanent lah. Okey, seterusnya adalah storage device ataupun peranti penyimpanan. Di mana storage device ini adalah komputer hardware, perkakasan komputer yang kita gunakan untuk merekod ataupun kita nak retrieve item dalam storage media kita. Contohnya, kita simpan sesuatu data tu dalam hard disk drive kita, dan ataupun kita simpan dalam CD drive ataupun DVD drive ataupun dalam Blu-ray drive ataupun dalam pen drive. Jadi itu kita panggil sebagai storage device lah. Dan storage device ni dia boleh jadi tiga kategori. Internal storage device, yang ni biasanya duduk dalam motherboard, duduk dalam CPU ataupun duduk dalam laptop masing-masing lah. Ataupun external. External ni kita boleh plug in kepada kita punya CPU ataupun kita punya laptop. Contohnya kita beli external hard disk, kita beli pen drive, kita cucuk dekat USB port kan, dan kita beli CD drive dan sebagainya. Itu kita panggil sebagai external lah. Tapi CD sekarang kita dah kebanyakan isolate lah. Maksudnya kita dah hapuskan CD. Macam zaman-zaman disket dulu lah. Dulu kita ada disket. Tapi disket ni storage dia hanya 12 MB, megabyte Jadi kecil. Jadi kita dah hapuskan, kita ganti dengan storage device yang lain lah. Okay. Yang ketiganya adalah remote. Remote ni mana located on another computer. Contohnya kita menggunakan network server ataupun web server lah. Okey, ini adalah internal device. Kelebihan penggunaan internal device di mana ianya tidak memerlukan ruang tambahan dan ianya adalah lebih pantas berbanding dengan external. Dan external device ni, dia biasanya kelebihan dia mudah kita nak bawa ke mana-mana lah. Maksudnya kita tak bawa laptop, kita just bawa external hard disk ataupun USB flash card kita ataupun pen drive kita boleh bawa ke mana-mana tanpa kita bawa laptop. Okay,